Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga sentiasa sihat walafiat insya-Allah, semoga sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tuan pengurusi masjid, barisan jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai syarak, barisan imam dan barisan bilal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf di rumah Allah pada pagi ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sama-sama dapat kita datang ke dalam majlis ilmu, berada di dalam majlis ilmu, dan kita dapat manfaatkan hari cuti ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah saya akan kongsikan beberapa hadis ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang seharusnya kita jadikan sebagai amalan harian kita. Yang kalau boleh kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, biarlah dapat kita lakukan amalan itu pada tiap-tiap hari. Doa pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melakukannya. Dan amalan itu adalah berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum? Adakah kamu mahu aku tunjukkan amalan ala ma yamhullahu bihil khataya
wa yarfa'u bihi darajat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, baginda, adakah kalian mahu aku bagi tahu, aku tunjukkan kepada kalian satu amalan ataupun beberapa amalan. Bila mana kalian melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan darajat kalian dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Jadi masya-Allah, ya. Ada banyak sebenarnya amalan bila kita buat, masya-Allah, bila kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita dan Allah akan tinggikan darajat kita. Jadi bila soalan itu ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun berkata, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, sudah tentulah kami nak tahu ya Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 amalan. Ada 3 amalan. Yang pertama, isbaghul wudu' 'alal makarih. Kalian menyempurnakan wuduk, ya, kalian menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan yang makarah ini, dalam keadaan yang kalian tak suka ataupun keadaan yang menyusahkan. Contohnya lah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan makarih, dalam yang keadaan tak suka ni biasanya berlaku kalau di tanah Arab, kalau di Madinah Al-Munawwarah contohnya, dia ada musim sejuk. Dan musim sejuk tu sangat-sangat sejuk, ya, sangat sejuk. Jadi bila mana keadaan sangat sejuk tu, maka kalau kita nak berwuduk, maka kita akan rasa macam susah sebab dia sangat sejuk. Bahkan ketika mana kita mengambil wuduk tu sejuk, selepas wuduk pun kita sejuk kerana angin yang menghembus, angin yang kuat, ya. Jadi dia akan tambah lagi sejuk. Manakala yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Part ni, wa kathratul khuta ilal masajid. Dan kalian memperbanyakkan langkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyakkan langkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dosa kita diampunkan oleh Allah. Jadi disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahawa bila mana seseorang itu berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kalau contohlah kalau kita nak fahamkan, kalau kita keluar daripada rumah, niat kita nak pergi mana? Niat kita nak pergi masjid. Jadi niat kita pergi masjid tu niat ibadah lah. Kita nak lakukan kebaikan, nak lakukan ibadah. Maka setiap langkah kita itu kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah selesai kan daripada solat fardu subuh, dah selesai kuliah subuh, kemudian dah selesai solat sunat duha, kita dah selesai lah kan. Kita pun balik. Bila kita balik rumah, kita tak adalah niat, aku nak balik rumah ni kan. Tak adalah niat kita nak macam ibadah, nak balik ke rumah tu kan. Balik rumah macam biasalah, balik rumah saja. Tapi Masya Allah, orang yang datang ke masjid, bukan sekadar pahala dia pergi saja dia dapat pahala. Bukan setiap langkah dia ke masjid dapat pahala. Tapi bila dia pulang dari masjid ke rumahnya, setiap langkah dia juga akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang melakukan, ya, ibadah di masjid, ya, berulang-ulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala tu pahalanya sangat banyak. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada satu lagi amalan, bila mana kita melakukannya, maka kita akan diampunkan dosa oleh Allah dan Allah akan tinggikan darajat kita, juga berkaitan dengan masjid, iaitu wantidharus salah ba'da salah fadzalikumur ribat. Bila mana seseorang itu dia tunggu daripada satu solat kepada solat yang berikutnya. Jadi kata para ulama, mereka luaskan maksud waktu satu solat kepada solat yang lain. Contohnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya biasa yang kita amalkan, yang biasa ramailah masyarakat kita lakukan, alhamdulillah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bila datang masjid
Kita akan datang maghrib, lepas tu kita tak balik. Ya. Kita lepas maghrib tak terus balik. Tapi kita akan duduk kuliah dulu, kan, kita tunggu. Kemudian kita akan pulang selepas Isyak. Jadi sementara dia tunggu daripada solat maghrib kepada solat Isyak, itulah namanya wantizarus salah ba'da salah. Dia menantikan waktu solat yang berikutnya. Nanti akan ada hadis yang lain. Ya, saya terangkan dahulu. Kemudian ada menunggu solat, satu solat kepada solat yang lain. Kerana kalau dekat negara kita ni jaranglah orang tunggu dia solat Zuhur kemudian dia tunggu Asar, tu jarang, ya. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau yang melaksanakan ibadah umrah itu biasa saja. Kalau yang melaksanakan ibadah haji itu biasa saja, ya. Kalau dah pergi solat fardu Zuhur, tak balik ke hotel, ya. Akan tunggu sampailah waktu asar, lepas waktu asar barulah balik ke hotel. Kalau pergi maghrib, tak balik lepas maghrib. Pergi maghrib, lepas isyak baru balik ke hotel. Kemudian kalau pergi subuh, lepas subuh tak balik. Lepas subuh tak balik kerana dia nak menunggu masuknya waktu isyraq, ya, ataupun waktu syuruklah. Ketika mana matahari telah terbit, kemudian dia mendirikan solat sunat duha. Jadi itu juga dikira sebagai menunggu satu solat kepada solat yang berikutnya. Jadi masya-Allah, ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Jadi ribat ni asalnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebutkan sebagai ribat asalnya adalah mereka yang menjaga di sempadan-sempadan. Ya. Sama ada pegawai-pegawai immigration ke, pegawai custom ke, ataupun tentera laut ke, tentera darat ke, mereka yang mengawal sempadan-sempadan supaya tidak dicerobohi. Ya, tak ada siapa-siapa yang menceroboh, jadi mereka bersengkang mata, mereka jaga, ya, mereka kawal, maka itu namanya ribat. Ya, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ribat ini juga boleh diluaskan kalaulah dalam satu-satu qaryah, satu-satu kampung, kan. Kemudian kadang-kadang berlaku, ya, kecurian, ya. Kadang-kadang berlaku rompakan contohnya. Jadi mereka pun berkumpul lah. Kita bergilir-gilir lah, kita jagalah kampung ni malam-malam, ya. Buat satu pondok, kemudian kita jagalah kat situ, ya. Supaya pencuri tak masuk, perompak tak masuk kampung kita. Maka itu juga kata ulama termasuk dalam ribat. Jadi ribat ni dia amalan dia hebat, ya, amalan dia hebat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kalau ada orang dia boleh melakukan ketiga-tiga amalan ni, dia boleh tunggu daripada satu solat kepada solat yang berikutnya, itu dikira sebagai ribat. Sebenarnya tak nampaklah dia berjuang, dia berjihad apa-apa. Tak nampaklah dia berjihad dengan siapa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berjihad melawan nafsunya. Ya. Bukan senang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kan. Kita nak datang masjid pun bukan senang. Ya. Kemudian nak duduk dalam majlis ilmu pun bukan senang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dah berikan hidayah kepada kita untuk melakukannya, masya-Allah, sangat-sangat beruntung. Sangat-sangat beruntung orang yang dapat lakukan amalan-amalan ni, kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah untuk pagi ni, maka kita dapat belajar, kita sama-samalah usaha untuk lakukan amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Allah menyukainya. Jadi bila Allah menyukainya, Allah akan bagi ganjaran yang hebat kepada kita. Allah akan bagi ganjaran yang hebat kepada kita, sehingga kan bila mana kita melakukannya, Allah akan tinggikan darajat kita. Tinggi lagi darajat kita. Allah tinggikan lagi darajat kita. Semakin banyak kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, semakin kerap kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya selalu sebut, ya, pada anak-anak murid saya, kan. Pelajar-pelajar saya bagi tahu pada mereka, lepas mereka dah habis, ya, belajar nanti mereka dah habis, dah grad daripada USIM, saya pesan pada mereka, rezeki antum selepas ini akan berbeza-beza.
Walaupun antum kat kalian semua dalam satu kelas yang sama, kuliah sama-sama, tutorial sama-sama, ya buat assignment sama-sama, study group sama-sama, tapi bila dapat kalau result pun sama-sama, graduate pun sama-sama, tapi bila dapat kerja nanti mungkin rezeki beza-beza. Mungkin ada seseorang tu dia akan berjaya, dia akan jadi hebat, dia akan ada gelaran, dia akan dapat mungkin datuk ke, datuk seri ke, jadi pengarah sini, jadi pengarah sana. Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi mungkin juga ada orang yang biasa-biasa saja, sederhana-sederhana saja ya. Mungkin tak ada apa-apa gelaran, tak ada apa-apa pun. Jadi orang biasa saja. Jadi saya pesan, kalaupun kita biasa-biasa saja dalam kalangan manusia, bukan pengarah sini, bukan pengarah sana, tak ada gelaran ni, tak ada gelaran tu, tak apa. Tak apa. Ya, sebab rezeki itu masing-masing. Rezeki itu berbeza-beza daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidaklah dikenali, walaupun kita tidaklah popular, walaupun kita ni taklah glamour, walaupun kita ni taklah ada kedudukan, tapi biarlah kita ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita ni sama-sama ada kedudukan di sisi Allah. Ya. Jadi di antara amalan yang membuatkan kita ni tinggi darajat kita, kita ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita memperbanyakkan kaki kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Langkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risau kalau siapa-siapa yang datang ke masjid naik kenderaan, ya, naik kereta, naik motor, naik basikal, tak ada masalah. Setiap langkah itu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tak perlulah kita nak kiaskan kan setiap roda tu berpusing ke kan. Tak tahu, kita tak tahu macam mana kiraan dia. Bahkan kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah, kita pun tak tahu berapa banyak kaki kita melangkah. Jadi kita serahkan saja. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling beruntung tu orang yang rumahnya paling jauh daripada masjid, tapi tetap dia datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya kenapa? Kerana semakin jauh rumahnya, semakin banyak langkah kakinya ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bila mana kita dah ikatkan hati kita dengan rumah Allah, ya. Maksudnya kita nak datang ke rumah Allah hari-hari, ya. Hari-hari mesti nak kena datang ke rumah Allah, ya. Bahkan kalau yang lebih baik, ya, kalau yang lebih baik, ya, kita datang pada setiap solat fardu. Solat subuh di masjid, solat zuhur di masjid, solat asar di masjid, solat maghrib di masjid, solat isyak di masjid. Itu yang paling baik. Bahkan kalau ditambahkan tadi, antara maghrib dengan isyak tu satu perjalanan. Sekali datang saja. Sekali datang saja, Masya Allah. Kerana apa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW pernah bersabda tentang satu golongan, yang di mana mereka akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Hari itu nanti tak ada siapa-siapa pun akan dapat perlindungan daripada Allah melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagikan kepada mereka naungan pada hari kiamat. Naungan tu maksudnya mereka akan dapat keselamatan. Mereka akan berasa aman pada hari kiamat. Sedangkan orang lain berasa ketakutan. Hari itu sangat dahsyat. Hari yang sangat-sangat mendebarkan. Ya. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat akan ada 7 golongan. Ya. Dan salah satu daripada golongan itu adalah mereka yang hatinya berpaut kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Berpaut. Okay. Hari-hari nak datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari nak berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya. Jadi bagus bila mana masjid, ya, proaktif buat majlis ilmu, ya. Ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh, kan. Jadi membuatkan orang ramai minat nak datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
ramai nak datang, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita ni semua adalah pendakwah. Kita semua ni duat, kita ni semua pendakwah. Kita ni masya-Allah kalau selalu datang masjid ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, selalu datang masjid kan, sebaik-baiknya kita kena cerita apa yang ada dekat masjid kat orang lain. Jadi pendakwah. Ya, maksudnya bagi tahulah, jomlah pergi masjid, malam ni ada kuliah. Jomlah datang masjid, pagi ni ada kuliah subuh. Bagi tahu macam tu. Ya. Sebab apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Um, dalam 2 ke 3 minggu lepas, masa kita sama-sama menyambut awal Muharram, kami dekat USIM adalah buat satu forum, ya, dan kami jemput pengerusi Masjid Taman Temerloh Jaya. Kalau pernah dengar lah tentang Masjid Temerloh Jaya ni, ya, untuk dia sharing, untuk dia cerita sedikit macam mana masjid dia boleh jadi masjid yang viral, masjid yang glamour lah, ya, viral dekat media sosial kan. Kenapa dengan masjid tu? Kenapa dengan masjid tu? Kerana kalau kita pergi masjid tu untuk dirikan solat fardu subuh, kalau kita lah kali pertama datang tu, kita akan tengok masjid tu macam solat Jumaat. Penuh masjid tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak apalah, biasa je. Kalau tak penuh pun tempat-tempat lain okey je. Cuma saya nak ceritakan part yang dia kongsikan tu, kita kena war-warkan tu. Kita kena war-warkan, kita kena hebahkan. Kita kena setiap orang kena cakap tentang masjid, ya. Malam ni ada kuliah, ya. Kita kena sebarkan. Kita tak boleh kita ni sekadar datang saja. Ya. Jadi bila kita sebar-sebarkan, sampaikan, dia akan tambahlah seorang, tambah lagi 2 orang, ya, tambah seorang lagi, ya. Walaupun makan masa yang lama, mungkin 2-3 tahun ataupun 5 tahun, tapi bila tambah seorang kan, insya-Allah lama-lama masjid akan bertambah ramai. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua di antara kita berperanan untuk mengimarahkan rumah Allah dan meramaikan jemaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena sebarkanlah. Bila Allah dah bagi kebaikan kepada kita, kita tolonglah sebarkan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita dah rasa nikmatnya datang ke rumah Allah, besarnya pahala datang ke rumah Allah, bagi tahulah pada orang lain juga. Bagi tahulah pada orang lain juga. Ya, kalau tak pun mungkin anak-anak kita dulu ke, keluarga kita dulu ke, mungkin orang di sebelah rumah kita saja ke, kan. Ataupun yang kalau kita minum kat kedai tu minum sama-sama dengan dia. Kalau kita main bersukan kan, main badminton ke, futsal ke dengan dia kan. Maka kita sebarkan, ajak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala telah mendapat jaminan daripada Allah bahawa mereka akan mendapat naungan daripada Allah pada hari kiamat nanti. Jadi kita semua ni beruntung sangat-sangat. Kita ni semua sangat-sangat beruntung, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita. Nak datang subuh bukan senang. Ya, nak datang subuh bukan senang. Nak bangun subuh pun bukan senang. Ya, nak bangun untuk subuh bukan senang. Kita yang boleh bangun ni kerana Allah saja yang mudahkan. Allah saja yang mudahkan. Bukan sebab kita ni, alah ustaz, kita kan dah pencen. Oh masya-Allah, kat luar sana lagi ramai orang yang pencen. Ya, tapi mungkin tidak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ya. Jadi katakan hari ni kan cuti. Oh masya-Allah, kan? Sebenarnya kalau hari tak cuti pun, kalau kita nak bandingkan cuti ke tak cuti ke, bagi orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah, dia sama saja. Ya, cuti ke tak cuti ke, dia sama saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi kalau Allah dah jemput kita, Allah bawa kita ke rumah Allah, itu di antara tanda-tanda Allah sayang pada kita. Allah nak kelebihan pada kita. Ya. Kalau kita buat analogi, tapi analogi takkan sama. Analogi itu takkan sama, ya. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita sayang seseorang, kalau kita sayang sangat-sangatlah, sayang sangat-sangat kepada seseorang, kita akan bagi apa yang baik untuk dia, ya. Kalau kita contohlah kepada ibu dan ayah lah, kalau dia sayang sangat kepada anak dia, dia akan bagi makan yang paling baik untuk anak dia. Dia akan bagi makan makanan paling berkhasiat untuk anak dia. Dia akan hantar sekolah-sekolah yang terbaik untuk anak dia.
Dia akan cukupkan keperluan baju ke kasut yang terbaik untuk anak dia. Ini bagus. Ini tanda sayang. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana kita ni manusia, kita ni sangat terbatas. Bukan semua orang mampu. Bukan semua orang mampu nak bagi makanan yang terbaik untuk anak dia. Apa yang dia termampulah, dia cuba bagi yang terbaik. Tapi makanan yang terbaik, mungkin dia mampu, mungkin dia tak mampu. Ya? Bila ada satu sekolah sangat bagus, sekolah yang terbaik lah kat negeri Melaka ni yang paling memang terkenal, paling baik. Tapi contohnya yurannya sangat mahal. Kita memang teringinkan nakkan kebaikan untuk dia, tapi mungkin kita tak mampu. Tapi bila kita sebut tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, bila Allah sayang pada kita, Allah boleh bagi apa-apa saja pada kita. Sebab Allah memiliki segala-galanya. Allah adalah pemilik kepada segala-galanya. Kalau Allah sayang pada kita, Allah tinggikan darajat kita. Allah bagi pahala kepada kita. Allah bagi syurga untuk kita. Allah bagi redha Allah pada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Banyak Allah nak bagi pada kita. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kita ke rumah Allah, itu tandanya Allah sayang pada kita. Allah nakkan kita dapat banyak pahala. Allah nak iktiraf kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. So Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah datang ke masjid, ya, datang ke masjid kan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhirat. Kan? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu nampak ada seseorang itu sentiasa berulang-alik ke rumah Allah. Kalau kamu nampak seseorang tu subuh dia datang masjid, zuhur asar datang masjid, maghrib isyak datang masjid. Walaupun mungkin bukan tiap-tiap waktu, tapi hari-hari mesti dia datang masjid. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nampak orang macam tu, kamu bersaksilah. Kamu jadi saksi bahawa dia orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah kan. Ya. Kita tak adalah nak katakan, oh saya selalu datang masjid, saya ni orang beriman tau. Tak ada, kita tak ada nak bagi tahu siapa-siapa pun. Kita tak perlu bagi tahu pada orang. Tetapi masya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, kalau kamu nampak ada orang macam tu, kamu jadilah saksi. Dia tu orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis itu walaupun suruh kita tengok, kita sendiri kena jadi orangnya. Kita sendiri kena jadi orangnya, orang yang sentiasa berulang-alik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dah ada jam, ya, dah ada jam yang boleh kira langkah kaki kita kan. Jadi baru-baru ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, alhamdulillah saya dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ni. Jadi macam biasalah bila balik daripada haji, orang akan tanya macam mana keadaan, semua ceritalah sikit. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya pun ceritalah sikit-sikit kan, ya. Cerita sikit-sikit. Yang sebelum ni pakai jam juga, ya. Yang tunjuk langkah kaki kita. Tapi jarang-jaranglah dapat sampai 10,000 langkah sehari kan. Jaranglah. Sebab kita ke mana-mana pun naik kereta kan. Ya? Nak berhenti pun dekat-dekat tempat yang nak kita turun tu. Kan? Cari parking pun parking yang dekat dengan tempat yang kita nak pergi. Jadi jalan kaki tu jaranglah hari-hari dapat 10,000 langkah. Jadi saya share lah. Kata jalan kat sana biasalah kita pergi muasasah kan. Kita ikut muasasah ni. Tak adalah hotel yang dekat. Ya? Hotel yang dekat pun 1 kilometer. Ya? 1 kilometer itu jarak daripada hotel ke pekarangan masjid saja. Bila dah pergi masjid tu, polis akanlah arah kita kan. Dia akan arah kita naik sini. Daripada, saya rasalah kalau daripada pekarangan masjid nak sampai ke tempat solat tu, ada lagi jalan lagi 1 kilometer pun ada. Kan? Sebab macam saya baru-baru ini duduk di Abraj Janadariyah, kita masuk daripada belakang, daripada pintu Bukit Marwah tu, kemudian kita kena masuklah, kena carilah sama ada solat di masjid kawasan baru, ya, ataupun pergi ke masjid yang memang ada kawasan yang lama tu.
yang dekat dengan abraj, ya, dekat dengan menara jam tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, banyaklah jalan kan. Penatlah juga kan. Tiba-tiba seorang jemaah tu kata kat saya, macam tu ustaz, kalau 10,000 langkah, kalau darab dengan pahala 100,000 kali ganda macam mana? Kan? Betul lah. Kerana kalau kita beribadah di Mekah, di tanah haram Mekah, setiap amalan soleh kita tu digandakan 100,000 kali ganda. Macam mana kalau yang kita tak biasa jalan kaki 10,000 langkah, tapi dekat sana kita boleh jalan 10,000 langkah, darab pula dengan 100,000 kali ganda. Berapa banyak pahala dia? Oh. Jadi Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tandanya Allah sayang pada kita. Allah nak bagi kita ni pahala. Ya. Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kebaikan kepada kita, pahala kepada kita, Allah nak bagi syurga kepada kita, Allah akan jadikan anggota badan kita ni banyak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ibadah. Ya. Jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ada berita gembiralah, ada berita gembira bagi orang-orang yang datang ke masjid, ya. Berita gembira orang yang ulang alik ke masjid, ya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa kullu khatwatin tamshiha ila salah sadaqah, ya. Dan setiap langkah kaki dia berjalan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala akan dituliskan baginya pahala sedekah. Pahala sedekah. Tak tahu berapa kan, ya. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, tak tahu berapa langkah kaki kita, ya. Berapa jauh rumah kita kan, kita datang, ya, jalan. Setiap langkah kita itu dituliskan bagi kita pahala sedekah. Disebutkan oleh para ulama dalam mensyarahkan hadis ini, setiap langkah kaki dia menuju salat adalah sedekah. Tidak kira sama ada rumah dia dekat ke, rumah dia jauh ke, setiap langkah kaki dia akan dapat pahala sedekah. Masya Allah. Kemudian kata dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu khutwatin yahtuha ila salah yuktabu lahu biha hasanah wa yumha anhu biha sayyi'ah. Disebutkan kalau kita ni selalu datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, selalu kena niat, ya Allah, ya. Ya. Sempena masih awal tahun lagi ni kan, awal tahun 1444 Hijrah ni kan, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, supaya aku hari-hari boleh datang masjid, ya Allah, ya. Aku tahu besar sangat pahala datang masjid. Besar sangat ganjarannya dapat datang masjid ni, ya Allah, kan. Tolonglah aku boleh datang hari-hari, ya Allah, kan. Biarlah setiap hari yang Allah pinjamkan kepada kita, kita boleh dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda, setiap langkah seseorang tu menuju ke tempat salat akan dicatat baginya sebagai kebaikan, dapat pahala. Satu langkah, satu pahala. Satu langkah, satu pahala. Macam tu. Pahala. Kemudian, setiap langkah itu juga Allah akan ampunkan dosa dia. Terampun dosa dia. Satu langkah, terampun dosa dia. Langkah lagi, terampun dosa dia. Langkah lagi, terampun dosa dia. Masya Allah. Cuba bayangkan, berapa banyak langkah kita daripada rumah ke masjid. Sebanyak itulah pahala Allah nak bagi pada kita. Sebanyak itu jugalah Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ada hadis yang lain, ya, yang hampir-hampir maksudnya, tapi saya bacakan juga. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan beberapa lah amalan yang harus kita gandingkan dengan amalan kathratul khuta ilal masajid. Kathratul khuta, kathrah tu banyak, kathir, kathrah banyak. Al-khuta langkah kaki kita. Ilal masajid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita nak cerita hari ini, mudah-mudahan kita datang masjid solat fardu subuh pada pagi ni, mudah-mudahan nanti malam nanti maghrib isyak pun kita datang lagi. Macam tu harap selalu pada Allah. Doa selalu pada Allah, ya Allah, tolonglah aku dapat datang masjid, ya Allah. Bagilah aku dapat datang masjid, ya Allah, ya. Biarkanlah hati aku ni sentiasa berpaut kepada masjid, ya Allah. Sebab tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa rumah Allah ini adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, rumah Allah ni adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sebut rumah kan, kita dah keluar, kita mesti nak balik kan. Kita
dah keluar, mesti kita nak balik semula ke rumah. Sebab rumah ni adalah tempat kita pulang. Tempat kita pulang adalah masjid. Minta maaf, tempat kita pulang adalah rumah. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dia ada rumah dia sendiri. Tapi bila mana rumah masjid juga rumah dia, dia akan pulang juga ke sini. Dia akan datang juga ke sini. Macam itulah. Ya, disebutkan bahawa masjid adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi yang terbaik, yang paling bagus, bila mana kita nak datang masjid, kita siap-siap berwuduk daripada rumah. Paling baiklah kalau kita nak jalan, nak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik adalah kita siap-siap berwuduk. Walaupun kita tahu masjid memang mana-mana masjid, mana-mana surau, bahkan surau dekat RNR pun ada juga tempat wuduk, kan? Mana-mana banyak tempat wuduk. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, amalan yang paling bagus, ya, walaupun kita tahu tak apalah nanti sampai kat masjid lah baru berwuduk, tapi yang afdal adalah kita mengambil wuduk daripada rumah kita. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan hadis ini dengan man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci daripada rumahnya, daripada rumahnya. Thumma masya ila baiti min buyutillahi ta'ala. Kemudian lepas dia dah berwuduk, kan, dia pun jalanlah kaki. Dia pun datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Kerana tujuan dia datang ke masjid itu adalah untuk menunaikan kewajipan yang telah Allah wajibkan. Apa yang Allah wajibkan? Allah wajibkan salat. Maka dia keluar daripada rumahnya untuk mendirikan salat. Lalu kata baginda, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka bila mana dia melangkahkan kakinya ke masjid, salah satu langkahnya akan menghapuskan dosanya dan satu langkah kaki lagi akan meninggikan darajatnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada mereka yang meluangkan masanya, ya, melangkahkan kakinya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis-hadis yang lain, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan, ya. Sebagai galakan, betul-betul lah, ya, cintailah amalan ni. Cintailah amalan ni. Datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan amalan tu, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menunjukkan amalan itu, di mana dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sakit di akhir-akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi bukanlah beberapa hari sebelum kewafatan baginda, ya, ya. Maksudnya bila mula baginda sallallahu alaihi wasallam dah mula rasa kesakitan, dah mula rasa sakit, kan? Kerana ketika baginda sallallahu alaihi wasallam nak wafat, baginda mengalami dua kesakitan, ya. Pertama sekali, kepala baginda sallallahu alaihi wasallam sakit sangat-sangat, sehingga baginda mengikatkan kepala baginda dengan kain. Baginda ketatkanlah, macam ketatkan ni, sebab bila kita sakit kepala kan ada urat-urat kan yang kat sini yang sakit, kan, maka baginda ikatlah kepala baginda dengan kain, dengan kuat, kan, supaya dapat mengurangkan kesakitan itu. Dan pernah baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sakit kepala baginda itu adalah kesan daripada racun, ya, yang baginda termakan, ya, dalam peristiwa di Khaybar, ketika mana ada seorang wanita telah melumurkan racun pada daging, ya. Baginda tak telan pun daging tu, cuma baginda letakkan pada gigi baginda sahaja. Kemudian daging itu berkata bahawa diriku telah diletakkan racun, maka baginda pun mencampakkannya dan baginda keluarkannya lah. Baginda tak rasalah kesakitan pada waktu tu, tapi di akhir-akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam,
ketika mana baginda sakit sangat kepala baginda pernah menyebutkan begitu, ya. Masih terasa lagi kesan daripada racun yang baginda makan dalam peristiwa di Khaybar. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda mengalami panas, ya. Kita kan macam demam panas lah, panas yang sangat-sangat panas. Sehingga seseorang yang masuk ke dalam bilik baginda sallallahu alaihi wasallam dapat merasakan habanya. Rasa panas baginda tahu, baginda dalam kepanasan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun macam tu, baginda sallallahu alaihi wasallam minta sahabat papah baginda. Minta sahabat papah baginda untuk bawa baginda solat berjemaah. Masya-Allah. Kan? Nak tunjukkan hebatnya solat jemaah tu, dia datang ke masjid, baginda sallallahu alaihi wasallam minta sahabat untuk papah baginda untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Basyiril masyaina fil dhulam." Berikanlah kabar baik, sampaikanlah berita baik. Kepada siapa? Kepada orang yang berjalan kaki, masyain. Ya. Tapi lafaz masyain dia luas lah. Dia luas. Dia tak semestinya berjalan kaki itu berjalan sajalah. Ya. Kalau dia ada kenderaan, kira termasuklah juga dalam kategori masyain. Ya. Jadi janganlah kata ustaz, ya rumah saya jauh. Ya. Saya tak boleh kalau tak naik kereta. Jadi saya tak dapatkan kelebihan-kelebihan ni. Masih dapat lagi. Ya. Kerana dia termasuk orang yang menempuh kegelapan malam tu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyain." Bagi kabar baik, berikan berita gembira kepada orang yang berjalan kaki menempuhi kegelapan malam. Kegelapan malam. Termasuk dalam kegelapan malam ni 3 salat lah. Ya. Salat fardu subuh dan salat maghrib dan salat isyak. Ya. Kerana dia akan tempuh ya, kegelapan tu. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bin nuritam yaumal qiyamah. Bin nuritam yaumal qiyamah. Bahawa mereka akan dapat cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Mereka akan dapat cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Jadi untunglah kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam keadaan orang lain dalam ketakutan, dalam kegelapan, orang yang datang ke masjid ni dia lain. Akan ada cahaya pada wajah mereka. Ada kan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan orang tahu, masya-Allah, orang yang datang ke masjid ya, orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni akan ada kedudukan yang berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita dah datang ke masjid kan, bila kita dah ulang alik ke masjid, disebutkan yang paling afdal ya. Macam kita kan tadi package lah. Kalau dia nak datang ke masjid, yang paling bagus, yang paling baik tu dia berwuduk daripada rumah dia. Jadi itu package lah ya. Kemudian yang kedua tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang kedua adalah sangat bagus bila mana dia dah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menuju ke saf yang paling depan. Ya. Yang afdalnya dia bila dah masuk masjid tu dia menuju ke saf yang paling pertama. Itu yang baguslah. Kerana apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat atas saf-saf yang sebelah kanan ya. Ya. Dan ini juga dimasukkan sebagai saf yang pertama. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha. Saf yang terbaik bagi laki-laki ni bila dia masuk ke masjid itu dia duduk pada saf yang pertama ya, saf yang pertama. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nas," kalaulah manusia, kalaulah orang-orang tahu, ma fin nida, apa kelebihan yang ada pada laungan azan, wasaffil awal, dan kelebihan yang ada pada saf yang pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu. Dia tak boleh nak dapatkan kecuali dia kena berebut dengannya.
alaihi lastahamu, maka dia akan cuba juga untuk merebutkannya. Dia akan cuba dapatkannya walaupun dengan cara berundi, kena undi dulu. Dia akan cuba juga supaya dia mendapatkannya sebab ganjaran yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita datang ke masjid, kan? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat di sekeliling kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan malaikat di sekeliling kita. Di mana bila kita duduk di dalam masjid, ya. Kita contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita datang sebelum subuh, kan, ya. Contoh pukul 5.45 kita dah sampai. Kita solatlah tahiyatul masjid. Kita tengok jam, oh ada lagi 10 minit lagi, ada lagi 15 minit lagi ni nak masuk waktu solat fardu subuh. Kita pun tunggu. Tunggu tu masya-Allah. Tunggu waktu solat itu akan menjadikan kita ni didoakan oleh para malaikat. Ya. Akan menjadikan kita ini didoakan oleh para malaikat. Sebab apa? Kita menunggu waktu solat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa malaikat akan mendoakan kepada orang yang menunggu waktu salat dengan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia tetap berada di tempat salatnya, ya. Selagi mana dia berada di tempat salatnya, maka malaikat akan mendoakannya, ya, dengan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah, macam tu. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat-sangat, ya, besar kelebihannya bila mana kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar melangkahkan kaki sahaja kita dapat pahala, tetapi bila kita langkahkan kaki kita, Allah juga ampunkan dosa kita. Kita langkahkan kaki kita, Allah tinggikan darajat kita. Allah hantar malaikat untuk doakan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan redha dengan amalan kita. Jadi mudah-mudahan, ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, dengan apa yang dapat kita pelajari pada pagi ini, ya, amalannya kalau dalam bahasa Arab, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyakkan langkah kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu daripada amalan harian kita. Jadikanlah ia sebagai amalan harian kita, ya Allah. Doa pada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau datangkan aku ke rumahmu pada hari ini, ya Allah, datangkanlah aku ke rumahmu ini hari-hari, ya Allah, ya. Sangat banyak ganjaran-ganjarannya dan kita tak sebut pun lagi tentang kelebihan solat secara berjemaah. Tak masuk itu lagi. Ya, tak masuk pun part yang tu. Yang part tu lagi besar, lagi banyak pahalanya. Tetapi memadai kita sebutkan seorang yang berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala diiktiraf di sisi Allah sebagai orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan demikian. Kamu nampak ada orang yang sentiasa berulang alik ke rumah Allah, kamu bersaksilah dia orang yang beriman kepada Allah. Jadi sama-samalah kita kekalkan amalan ni, ya. Kekalkan amalan ni, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku, berikanlah taufik dan hidayah kepada aku supaya aku dapat imarahkan rumah Allah sehinggalah ke akhir hayatku, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada semua. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu kita pada hari ini dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan, dapat sebarkan, dapat cuba ajak-ajak, walaupun kita ajak kawan-kawan kita, kan, jiran-jiran kita ke, tak adalah dengan hadis-hadisnya. Tapi cukuplah kita kata, jom kita pergi masjid malam ni, jomlah kita pergi masjid malam ni. Kalau dalam grup WhatsApp, kan, dah ada grup WhatsApp masjid, kan, kalau ada iklan, kan, ada iklan kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, kita cakap je lah, jomlah kita pergi ramai-ramai. Kita komen sikit pun tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan adalah yang
mungkin terbaca komen kita dan tergerak hati nak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.